Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Kita continue chapter 5 di muka surat keempat bahagian nota. Subtopik 5.2 kita nak belajar tentang scalar product atau nama lain bagi scalar product adalah dot product. Okay, so bila kita buat dot product, dia adalah between two vectors. Sebagai contoh, kita ada vectors A and B. Bila kita buat dot product, kita akan tulis A dot B. Okay, so simbol dot di bahagian tengah ni membawa maksud dot product. Tapi before kita tengok apa itu dot product, Madam nak bagi satu information dekat kamu, in which kalau kamu ada dua vektor, vektor A dot with vektor B, hasil yang kamu akan dapat bila buat dot product ni dia adalah scalar. Which means hasil yang kamu dapat dengan dot product ini nanti hanyalah nombor ataupun constant sahaja. Okay, so that is the first information tentang dot product. Next, kita nak pergi tengok apa formula untuk dot product. Okay, basically ada dua formula. Madam nak explain formula yang pertama dahulu, which is in the first box. Ini adalah formula untuk dot product. Kita ada A dot B is equals to magnitude A times magnitude B times with cos theta. Okay, so magnitude A and B, kamu dah tahu macam mana cara untuk cari magnitude. Now, kita nak bercakap tentang cos theta yang ada pada formula ini. Okay, theta adalah angle yang between 0 to 180 degree. And then, theta ini, dia refer to angle between vector A and B. So, kena faham, theta adalah angle between vector A and B. So, disebabkan ada theta pada formula dot product ini, kita boleh guna dot product untuk kita cari angle. Okay, di bahagian bawah ni ada tulis scalar product is used to find angle between two vectors A and B. So, dekat bahagian bawah ni ada dua formula. Okay, which kita derive daripada formula asal dot product. Okay, contoh yang ini, kita nak cari cos theta. Dalam formula yang asal, cos theta berada di bahagian belakang sekali. So, apa kita perlu buat adalah pindahkan magnitude A, magnitude B ke bahagian kiri, jadi bahagi. Okay, so that is why kamu ada formula yang ini, for cos theta. Then, daripada formula cos theta ni, kalau kamu nak cari theta atau the angle sahaja, kita akan up cos everything. So, basically, these two formula comes from formula asal untuk dot product. Okay. Okay, next, ada perkara penting yang Madam nak kamu remark pada nota masing-masing berkenaan dengan angle yang kita bercakap pada formula dot product ini. So, bila kamu nak guna formula dot product ini, kamu mesti pastikan kedua-dua vektor kamu start from the same point. Itu syarat dia, tolong highlight betul-betul. Your vector A and B must start from the same point. Okay, sebagai contoh, kalau kamu ada vektor A begini, okay, this is vector A. Untuk kamu guna dot product, A akan dot dengan vektor B. So, vektor B kamu mesti comes atau keluar daripada point yang sama. So, this is your vektor B. Point yang kita maksudkan itu adalah point yang Madam highlight ni. Di sini. So, untuk kamu guna formula dot product, pastikan kedua-dua vektor kamu keluar daripada satu point yang sama. So, diagram kamu sepatutnya macam ni. Point kita adalah yang di sini. Dan only boleh pakai formula dot product. So, kita akan ada dua arrow yang keluar daripada one point. Okay, pastikan gambar dia mesti begini. Dan only kamu boleh pakai formula dot product. Ini sangat penting untuk mengelakkan kamu salah kira later on. So, angle yang kita maksudkan, angle between vector A and B adalah angle yang berada di bahagian sini. This is your theta daripada formula kita. Okay, so again Madam ulang, pastikan bila kamu guna formula dot product,
kedua-dua vektor kamu A and B mesti keluar daripada satu point yang sama. Okay, now kita nak quickly go through properties of a scalar product. Kita pergi kepada properties yang pertama. Kalau kamu ada dua vektor yang sama dan kamu buat dot product, sebagai contoh A dot A, jawapan dia kamu boleh kira dengan cara kamu cari dahulu magnitude untuk A, kemudian kamu squarekan sahaja. So, kamu akan terus dapat jawapan. Okay, itu properties yang pertama. Properties yang kedua, kalau kamu ada vektor A dot dengan vektor B plus C. Okay, so kamu boleh anggap seolah-olah kamu expand A dot with vector B, kemudian plus with A dot vector C. Itu properties yang kedua. Properties yang ketiga, kalau kamu ada A dot B, it is the same value as kalau kamu buat B dot A. So, dia boleh terbalik, masih akan dapat jawapan yang sama. Okay, properties yang keempat, bila kita ada constant atau scalar di bahagian hadapan dot product kita. Okay, so yang pertama contoh kita ada M didarab dengan vektor A, kemudian kita dot product dengan vektor B. So, kamu boleh keluarkan M itu ke bahagian hadapan sekali. M ni keluar ke hadapan dan kamu hanya buat dot product A dengan B. Okay, ataupun boleh juga kamu masukkan M ini didarab dengan B, kemudian kamu buat A dot MB. Okay, next adalah properties yang kelima. Kalau kamu ada zero vector, okay, yang ini ya, refer to zero vector, didarab dengan any vector, dia akan dapat jawapannya adalah zero, nombor kosong. Okay, untuk properties F, G, H, I, J, ada explanation diberi pada bahagian bawah sini. Okay, so kita tengok dahulu kepada properties F. Okay, kalau kamu ada dua vektor, which is A and B, so kita buat dot product A dot B, kamu boleh dapatkan jawapan dengan cara kamu kira magnitude A darab dengan magnitude B. Tetapi dia ada syarat. Syaratnya adalah if and only if vector A is parallel to vector B, and kamu tolong tambah di bahagian nota, and in the same direction. Okay, so explanation dia berada pada bahagian sini. Okay, untuk properties F ini, kita ada dua perkara penting dekat sini, which is vector A and B mesti parallel to each other and in the same direction. Okay, so sebagai contoh, Madam lukis dekat sini. Kalau katakan kamu ada vector A and this is vector B, both of them are parallel to each other and in the same direction. Okay, so Madam label yang atas vektor A, yang bawah vektor B. Arrow bagi kedua-dua vektor adalah sama arah. Now, apa yang Madam nak buat adalah Madam nak gerakkan vektor B yang bahagian bawah ini untuk combine dengan vektor A. Okay, so Madam gerakkan dia ke atas and combine dengan vektor A. Okay, so apa yang kita akan dapat adalah satu vektor yang sebenarnya satu garis lurus begini dan menuju ke arah yang sama. Okay, so ini macam mana gambaran yang dia bagi pada bahagian nota ini. Explanation untuk parallel dan in the same direction. Okay, so tu gambar rajah dia. So, bila kamu ada straight line yang begini and then menuju ke arah yang sama, actually angle between these two vector adalah 0 degree. Okay, kita tak ada angle antara dua vektor ni sebab dia berterusan macam ni. Okay, no angle, 0 degree. Okay, so disebabkan angle between these two vector adalah 0 degree, so kita apply kembali formula dot product.
Okay, so formula dot product, kalau kamu masih ingat, kita ada A dot B equals to magnitude A times magnitude B times cos theta, in which theta is angle between the two vectors. So untuk gambar kita sekarang ni, parallel to each other and in the same direction, angle between these two vectors is 0 degree. So kita akan ganti tempat theta dengan 0 degree. So bila kamu ada cos 0 degree dekat sini, nilainya adalah 1. Sebab tu kalau kamu ada dot product between two vectors yang parallel to each other and in the same direction, formulanya hanya akan jadi A dot B is equals to magnitude A times magnitude B times dengan 1 sebenarnya untuk cos 0 degree. Okay, so same goes untuk properties daripada G ni. Okay, explanationnya adalah yang ini. Okay, kali ni untuk properties G, kalau kita buat dot product between vector A and B, tetapi syaratnya vector A and B, tolong tambah juga bahagian nota kamu, A and B are parallel to each other but in the opposite direction. Okay, kita nak buat macam tadi. Macam mana gambar rajah untuk parallel tapi different direction dapat macam ni? Okay, kita lukis manually dulu. Let's say kamu ada vector A in this direction. And then kamu ada satu lagi vector B parallel to A tetapi in opposite direction. Okay, so apa yang madam nak buat sekarang adalah madam nak gerakkan vector B untuk combinekan dia dengan vector A. Okay, so dia akan dapat gambar macam ni. Kamu ada dua vektor tetapi arahnya berbeza. Satu ke arah kanan, satu lagi ke arah kiri. Opposite direction. Okay, so bila opposite direction, angle between these two vectors adalah 180 degree. Okay, sebabkan dia opposite direction. So angle dia jadi 180 degree. So bila 180 degree, kamu akan ganti di tempat cos theta kamu dengan angle 180 degree. So kalau kamu press calculator, nilai cos 180 degree adalah negative 1. Okay, so sebab tu kamu jumpa formula kalau kamu ada A dot B tetapi A and B parallel to each other but in opposite direction, kita hanya ada formula negative modulus A times modulus B. Okay, reason atau explanation dia adalah pada angle ataupun cos 180 degree ni. Okay, dia produce negative 1, so kita letak negative di depan. Okay, next kita pergi kepada properties H, di mana kamu akan ada hasil dot product which is A dot B equals to 0. Okay, dapat nombor kosong if A and B is perpendicular to each other. Okay, so explanationnya adalah pada gambar yang ini. Okay, kalau kamu ada vektor A and B that is perpendicular to each other, maksudnya angle dia adalah 90 degree. So bila kita ganti dalam formula dot product, kita akan ada cos 90 degree. Okay, so cos 90 degree, kalau kamu press calculator, nilainya adalah 0. That is why kamu dapat kalau vektor kamu adalah perpendicular to each other, kamu buat dot product, hasilnya adalah 0 ataupun nombor kosong. Untuk properties I and J, dia adalah related dengan 3 properties yang madam dah explain bahagian atas ini. Untuk properties I, kita ada I dot I, ataupun kalau kamu buat J dot J ataupun K dot K, ini datang daripada properties yang dia parallel to each other and in the same direction.
Okay, so kalau selepas ni jumpa I.I, J.J atau K.K, jawapannya adalah 1. Okay, reasonnya adalah sebab I.I parallel to each other and in the same direction. Okay, so tadi kita dah tengok di bahagian sini. Okay, next untuk properties yang J, kita ada I.J, paksi X dot dengan paksi Y. Kamu faham paksi X and also paksi Y adalah 90 degree to each other. Okay, same goes kalau kamu ada J dot K. Paksi Y dot dengan paksi Z. Dia pun 90 degree to each other. Yang ini, paksi Z dot dengan paksi Y. Also 90 degree to each other angle-nya. Jadi kita dah tengok tadi kalau kita ada two vectors yang 90 degree to each other, jawapan dot product kita akan sentiasa dapat 0. Okay, so yang ini pun kena hafal, kena highlight. Okay, so the last two properties very important untuk kita pergi kepada formula dot product yang kedua. Okay, so highlight pada bahagian nota kamu. Ini adalah formula dot product yang kedua. Formula dot product yang pertama tadi kita buat A dot B equals to magnitude A magnitude B cos theta. Okey, formula yang kedua ni kita dapat daripada ringkasan setelah kita belajar properties tadi. Okey, so bila kamu nak guna formula yang pertama atau kamu nak guna formula yang kedua, depends pada soalan. Normally kalau soalan melibatkan angle, kita akan pakai formula yang pertama. Kalau soalan tidak melibatkan sebarang angle, kita akan pakai formula yang kedua. Okey, so after this, saya akan tunjuk macam mana kamu nak pakai kedua-dua formula ini. Okey, untuk gunakan formula dot product, kita tengok dahulu kepada example 7. So, cari example 7 pada nota kamu. Kita nak cuba buat dot product. Okey, so arahan soalan adalah kamu diberi dua jenis vektor, vektor A and also vektor B. Okey, soalan pertama, kamu nampak ada simbol dot. Kamu disuruh buat dot product antara vektor A dengan vektor 2A. Okey, arahan soalan hanya suruh kamu buat dot product. Tidak melibatkan sebarang angle atau tidak disuruh kamu mencari angle ataupun anything related to angle. So, kalau soalan just directly tanya kamu tentang dot product, so kamu boleh guna formula yang kedua yang tak melibatkan sebarang angle. Okey, so kita akan pakai formula yang kedua. First kali untuk soalan A ni, kamu mesti ada vektor A, which is kita ada 2i plus 3j minus 5k. And then kamu pula ada vektor 2a. Vektor 2a basically kita times 2 sahaja kepada vektor A kita. So, kamu akan dapat 4i plus 6j minus 10k. Now, bila kamu nak buat A dot 2a, kita nak guna formula yang kedua sebab tidak melibatkan angle. So, kalau menurut formula yang kedua, kamu tulis dahulu kamu punya vektor A. And kamu dotkan dengan vektor 2A. And then now, Madam nak ajar macam mana kita nak buat dot product ini. Okay, yang ini sangat simple menggunakan formula yang kedua. Okay, pertama sekali, bila kamu buat dot product, sebabkan dia dot, boleh anggap dia macam darab untuk memudahkan kamu ingat prosedur atau proses nak buat dot product. Okay, dot means darab. So, first kali kamu akan darab bahagian yang I dengan bahagian I. Okay, darab. So, apa yang perlu kamu darab adalah koordinat sahaja, which means kita ada 2 darab dengan 4. 2 times 4 untuk bahagian I. Okay. And then proceed dengan plus. Kamu akan darab bahagian J dengan J pula. Okay. Now kita sambung J dengan bahagian J. So kita ada plus 3 times 6.
And then last one, kamu akan plus proceed dengan darab bahagian K pula. Okay, so untuk bahagian K, partner dia dengan bahagian K juga. So kita akan darab, maksudnya negative 5 darab dengan negative 10. Remember, kamu hanya ambil koordinat dia sahaja. Okay, so untuk bahagian K kita ada negative 5 times negative 10. Then kamu boleh terus tekan kalkulator, ini akan bagi nilai 76. So remember, awal-awal tadi madam kata kalau kamu buat dot product, jawapan kamu dia mestilah nombor sahaja. So di sini kita dapat 76. Okay, so ini cara buat dot product pakai formula yang tak melibatkan angle. Okay, method yang kedua yang kamu boleh guna untuk soalan A ini adalah dengan menggunakan properties. Okay, so madam tunjuk macam mana cara untuk kita guna properties. Masih soalan yang sama. Kalau kamu ada A dot vektor 2A, madam boleh keluarkan 2 ke bahagian hadapan sekali and hanya tinggal A dot A. Okay, so ada properties. Yang pertama tadi, kalau kamu ada dot product between the same vector, hasilnya adalah magnitude vector itu, kemudian jangan lupa square. Okay, so kita akan apply properties yang ini. So kita ada 2 times A dot A. So untuk A dot A ni kita akan guna properties yang mana jawapannya akan jadi magnitude A tapi kena square. Okay, so A kita adalah vektor yang ini. Okay, 2I, 3J, negatif 5K. So kalau kita cari magnitude, dia adalah square root 2 squared plus 3 squared plus negative 5 squared. Ini adalah magnitude A, tapi jangan lupa kalau ikut properties kita kena square lagi. Okay, so kita ada 2 and then this is the magnitude of A, kemudian kamu square and then kamu just press calculator, semua ni akan bagi jawapan yang sama macam kamu kira guna formula, which is 76. Okay, so ini adalah contoh untuk soalan A. Either kamu directly pakai formula ataupun kamu boleh cuba untuk guna properties. Jawapan mesti sama dan kamu hanya akan dapat constant. Okay, so madam nak kamu try buat soalan B. Okay, next example yang madam nak tunjuk adalah example 6. Okay, kita diberi 3 point A, B, C such that position A to B is this one and position B to C is this one. Okay, maksud kamu diberi 2 jenis vektor dekat sini and arahan soalan suruh kamu cari angle ABC. Okay, so bila soalan sebut tentang angle, kamu harus faham kamu akan pakai formula yang pertama untuk dot product, which is formulanya adalah vector A dot vector B equals to magnitude A times magnitude B cos theta. Okay, di mana angle yang kita nak cari tu adalah theta yang berada pada formula ini. Okay, so bila kamu nak guna formula ini, tadi kita dah remark, whenever kamu pakai formula dot product yang ada angle ini, kamu kena pastikan gambar yang kamu lukis antara dua vektor kamu mesti keluar dari satu titik yang sama. Okey, keluar dari satu titik yang sama, so arrow mesti dua-dua keluar macam ni. Okey, so sekarang madam nak lukis vektor daripada soalan kita. Okey, bila kamu melukis vektor, jangan terlalu rigid atau mesti perfect dapat exactly koordinat yang betul pada plane. Okey, contoh madam nak lukis dahulu vektor AB. Okey, so madam random saja lukis vektor AB. Contoh vektor AB adalah begini. Yang penting kamu plot, this is point A, this is point B. So kita ada A to B. Okey, jadi arrow kita atau anak panah kita akan A to B. Okey, next kita nak plot B to C. So kamu harus faham, daripada B kamu mungkin nak pergi ke arah C, mungkin ke sini. Okey, kita tak tahu, tapi just kamu boleh plot. Okey, so kalau madam lukis B to C, contoh ke sini. So ini adalah point C.
So since kita ada B to C, so arrow kita adalah from B to C begini. Okay, once kamu dah plot, sekarang ni kamu locate dekat mana angle yang kamu nak cari. Okay, kalau ikut arahan soalan, kamu disuruh cari angle ABC. Okay, dari sekolah menengah sebenarnya kamu dah nampak benda ni. Kalau kamu disuruh cari angle ABC, maksudnya angle kamu ni yang berada dekat B. Okay, so point B kita, angle kita akan berada di sini. Theta. Ini theta yang kamu nak cari. Okay. Now, macam mana nak cari theta ni? Kena pastikan diagram kamu menepati kehendak formula ini. So, again, tadi Madam dah explain, formula dot product yang melibatkan angle ini mesti kamu lukis vektor dia dari satu titik yang sama. Dia mesti keluar dari satu titik yang sama. Keluar. Madam selalu guna perkataan keluar. Okay. So, kalau kamu tengok diagram kamu ni, ini adalah titik kita sebenarnya, B. Okay. This is our vector. Vektor BC, dia keluar. Okay. Tetapi pada vektor AB ni, arrow kita ke sini. So, kamu sepatutnya nampak sekarang ni point kita adalah B. Tetapi arrow kita bukan keluar dua-dua daripada B. Satu keluar, satu lagi masuk B. So, tak boleh. Kamu nak pakai formula dot product yang ini, kamu mesti kena ada arrow yang dua-dua keluar dari point B. Okey, maksudnya sekarang, yang BC tak ada masalah. Okey, dia dah okey. Arrow-nya dah keluar dari point B. Sekarang ni kita kena fix out yang Madam highlight warna orange ni. Okey. Sekarang dia punya arrow adalah A to B. Madam tak mau. Madam nak dia dari point B, dia mesti keluar. Begini. Dan satu lagi vektor pun keluar. Okey. So, untuk yang bahagian AB ni, apa yang kita nak buat adalah kita nak tukar arah dia keluar saja. Okay, so bila kamu tukar arah, maksudnya instead of AB, okay, sekarang apa yang kita nak buat adalah kita nak switch from AB, sekarang saya nak arrow dia B to A. Okay, so kalau AB, kamu ada position dia sebagai I plus J. Kalau kamu nak B to A, kita nak terbalikkan arah dia, kita hanya negatifkan kita punya vektor yang asal. Okay, so yang kamu nak pakai untuk warna orange sekarang ni adalah B to A. Okay, so kalau kita lukis balik gambar kita sekarang ni, kita ada vektor begini. Okay, A, B, C. Okay, BC masih pakai arrow yang ini. Tetapi untuk AB kita dah switch. Then only theta kita yang ini. Dan boleh guna formula dot product. Okay, so kita label sikit vektor yang kita ada. Kita ada vektor BC sebagai 2i plus 3j. And then vektor B to A kita ada negative I minus j. Okay, so gambar yang kita akan pakai adalah gambar yang bawah ni. Okay, so bila kamu apply formula, kita ada A dot B equals to magnitude A times magnitude B cos theta. Remember, kita nak cari theta. Okay, so kamu tinggal plug in. Kamu boleh anggap yang ini adalah kamu punya vektor A. Yang ini adalah vektor B. Okay, so kita dotkan dia. Kita ada vektor A, negative I minus J. Dot dengan vektor B, 2I plus 3J. Okay, ini untuk left hand side. And then equals to magnitude A. Okay, magnitude A dia adalah square root. Ini adalah A. So, kita nak cari magnitude yang ini. Square root negative 1 square plus negative 1 square.
times dengan magnitude B. So, B adalah yang ini. So, bila kita cari magnitude, dia adalah square root 2 squared plus 3 squared. And then square root. And then times dengan cos theta di bahagian belakang sekali. Okay, so remember aim kita adalah untuk kita cari theta ini. So, kamu boleh buat dot product yang bahagian kiri dahulu. Okay, yang ini tidak melibatkan angle. Kamu hanya dot dia seperti biasa. Tadi madam dah ajar. Kita akan dotkan dia. Bahagian I dengan bahagian I, kita darab. Okay, so kita ada negative 1 times 2. Plus dengan next kita akan darab bahagian J dengan bahagian J. So kita ada plus negative 1 times 3. Okay. Untuk soalan ni dia tak ada bahagian K. Jadi kamu tak perlu continue darab. Just stop untuk bahagian I dan J. And then equals to, okay, on the right hand side boleh tekan calculator, square root 2 times square root 13 and then cos theta. Left hand side akan jadi minus 5 and then kita ada square root 26 which madam combine square root 2 and square root 13 ni jadi square root 26. Okay. And then kita ada cos theta. So cos theta adalah negative 5 divided by square root 26 and then kamu boleh terus cari theta dengan cara arc cos negative 5 bahagi square root 26. And then kamu tekan calculator, kamu akan dapat angle kita sebagai 168.69 degree. Okay, pastikan calculator dalam mode degree. Okay, so ini adalah salah satu contoh untuk kita guna first formula untuk dot product yang melibatkan angle. So, very particular dengan diagram kamu. Pastikan kedua-dua arrow pada vektor kamu, dia keluar dari satu titik yang sama. Okay, tadi madam dah tunjuk kepada kamu dua jenis example yang menggunakan formula dot product yang melibatkan angle dan tidak melibatkan angle. So, kamu boleh cuba fahamkan dan boleh jawab example yang lain dalam nota menggunakan formula dot product itu. Okay. And now kita nak pergi bahagian terakhir dalam subtopik 5.2 iaitu tajuknya adalah direction of cosines and also direction angle. So bahagian ini dia melibatkan angle antara vektor dan paksi XYZ. Okay, so kalau kamu tengok pada diagram yang diberi pada nota muka surat 7 ini, P adalah satu koordinat yang kita label sebagai ABC. And so, kita ada vektor P dekat sini. Okay. Now, kita nak tengok angle antara vektor P dengan setiap paksi yang kita ada. Sebagai contoh, alpha di sini adalah angle alpha which refer to angle antara vektor P dengan paksi X. Okay. Untuk diagram ni, paksi X dia label yang ini. Okay, so alpha merujuk kepada vektor P dengan paksi X. So, ini size angle alpha. Same goes untuk angle beta. Angle beta adalah angle di antara vektor P kita dengan paksi Y. Okay, so beta dekat sini. And last one, kita ada angle gamma. Okay, angle gamma ni adalah angle antara vektor P kita dengan paksi Z kalau ikut gambar ni. Okay, so kita sekarang sedang bercakap tentang angle antara vektor dan juga axis yang kita ada. So, kita ada 3 jenis angle. Okay, now turn to page 8. Pada bahagian nota, kita nak belajar tentang apakah itu direction cosine. And hence kita nak belajar juga apa itu direction angle. Okay, tips dia, kalau kamu disuruh cari direction cosine, maksudnya kamu nak bagi jawapan dalam bentuk cos alpha, cos beta dan cos gamma. So ada perkataan direction cosine, jawapan kamu kena ada cos
cos, cos. So, cos bagi setiap paksi kita ada cos alpha, cos beta, cos gamma. Okay, and dia ada bagi formula dekat sini. Later on, Mada akan explain tentang formula ni. So, as introduction, untuk formula direction of cosine ini, cos alpha, kita tahu alpha merujuk kepada angle yang terlibat dengan x-axis. Okay, so konsekuensnya adalah bila kamu pakai formula ni, nilai A ini adalah kamu punya x koordinat. Okay, sama juga kalau kamu ada angle beta. Okay, angle beta dia refer kepada y axis. So, dalam formula, bila kamu ada B di bahagian atas ini, B ini refer kepada y koordinat kamu. And last one, kalau kita ada cos gamma. So, gamma di sini refer kepada angle yang terlibat dengan paksi Z. Hence, C pada formula ini kamu akan guna daripada Z koordinat. Okey, nanti madam akan tunjuk macam mana cara untuk cari direction of cosine. Okey, daripada formula direction cosine, cos alpha, cos beta, cos gamma, dia akan muncul pula direction angle. Okay, so ada beza pada soalan. Kadang soalan minta direction of cosine. Kena bagi jawapan cos alpha, cos beta, cos gamma. Tapi kalau soalan minta direction angle sahaja, maksud daripada formula cosine ini, kamu akan cari angle dia sahaja. Okay, so asal kita ada cos alpha, now kita nak cari alpha sahaja, kita akan arc cos ke sebelah kanan. Sama juga dengan beta. Kalau kamu nak beta sahaja angle dia, kita akan arc cos ke sebelah kanan. And last one, kalau kamu nak angle gamma pun sama, kita akan arc cos ke sebelah kanan untuk dapat setiap angle alpha, beta, gamma. So, direction of cosine and also direction angle adalah related to each other. Okay, so madam nak tunjuk terus kepada example 12, macam mana kita nak cari direction of cosine and direction of angle. So, soalan ni ada dua arahan. Arahan pertama, cari direction of cosine dulu. So, direction of cosine maksud kena cari cos alpha, cos beta, cos gamma. Okay, tetapi dia ada formula dia tersendiri. Okay, yang penting pada formula direction of cosine ini adalah magnitude di bahagian bawah. Okay, magnitude bagi vektor kamu. So, kalau kita tengok example 12, kita ada vektor ini, 3i plus j minus k. Okay, so madam bagi nama vektor ni, contoh this is vektor A, 3i plus j minus k. So, kalau madam nak cari magnitude vektor A ini, kita akan square root 3 squared plus 1 squared plus negative 1 squared. And then kamu tekan sahaja calculator. So, magnitude untuk vektor ini adalah square root 11. Okay. And then baru kamu boleh terus proceed kalau kamu nak cari cos alpha. Okay, remember alpha adalah yang terlibat dengan x-axis. Okay, jadi formula dia untuk alpha, kita ada koordinat x bahagi dengan magnitude. Okay, so kita nak formula dia koordinat x. Okay, madam tulis je dulu koordinat x divided by magnitude. So, koordinat x pada vektor kita adalah 3. So, dia adalah 3 over magnitude kita adalah square root 11. So, kamu dapat cos alpha adalah 3 over square root 11. Okay, and then kamu boleh buat untuk cos beta. Okay, so yang berubah untuk cos beta,
Yang berubah hanyalah nilai dekat atas ni. Okey, kalau dia beta, dia akan pakai y koordinat. So, kita ada y koordinat kita sebagai 1 dekat sini. So, 1 over magnitude adalah square root 11. Okey, tetap sama. And then last one kita ada cos gamma. So, cos gamma akan melibatkan z axis. Okey, so di formula untuk direction cosine, di bahagian atas sini kita akan pakai koordinat z, which is koordinat z bagi vektor kita adalah negatif 1 and bahagi by magnitude adalah square root 11. So, direction of cosine, jawapan kamu adalah cos alpha, cos gamma. Ini jawapan untuk direction of cosine. Tetapi soalan ni dia tanya juga sekali dengan direction angles. So, kalau direction angle, kita nak cari apakah angle alpha. Okay, so kalau kamu nak alpha, kamu tinggal arc cos 3 over square root 11. And then the next angle yang kamu kena cari adalah beta. So, kalau kamu nak beta, kamu arc cos 1 over square root 11. And last one, kamu nak gamma, kita akan arc cos negative 1 over square root 11. Then, kamu tinggal tekan calculator saja untuk mode degree. So, alpha angle-nya adalah 25.24 degree. Beta adalah 72.45 degree. And last one, gamma adalah 107.55 degree. So, kamu harus faham bila kamu jumpa jawapan, contoh, alpha adalah 25.24 degree. Maksudnya, size angle daripada vektor P kamu dengan paksi X. Okay, let's say ni paksi X. Ini adalah vektor kamu. Okay, so angle antara vektor dengan paksi X kamu adalah 25.24 degree. Okay, so same goes untuk yang bawah ni. Ini adalah angle antara vektor dengan paksi Y. And last one, 107.55 degree adalah angle antara vektor dengan paksi Z.